Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Asatizah jemputan Gema Nur Iman untuk kuliah Maghrib pada malam ini, iaitu Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin, yang dikasihi barisan pengurusan AJK Gema Nur Iman, yang dihormati para jemaah Gema Nur Iman yang telah berada di dalam talian pada malam ini. Syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala juga kita dapat lagi berkongsi ilmu berkenaan pengurusan harta pustaka bersama dengan Yang Amat Arif pada malam ini. Bagi keberkatan majlis, mohon Yang Amat Arif mulakan dengan bacaan Ummul Kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, dan juga kepada semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi mendahului kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita akan mendapat keberkatan bagi kuliah maghrib kita pada malam ini, dan kita mendapat ilmu yang barakah insya-Allah. Dan tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Yang Amat Arif, Datuk. Dipersilakan, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, barisan kepimpinan Gema Nur Iman, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sambung, pertama kita ucap syukur dululah, ya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan majlis ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung pengajian pengurusan pusaka kita insya-Allah, pada malam ini. Malam ini sepatutnya kita baca bab 6, kaedah umum pewarisan, ya. Tapi saya nak skip dulu tajuk tu. Kita terus langkau bab 7, bab 7 muka surat 62. Nanti habis bab 7 ni kita patah balik insya-Allah. Tolong ingatkan saya nantilah, ya. Habis bab 7 nanti kita patah balik bab 6, ya. Jadi hadirin sekalian yang ada buku, yang ada kitab ni, sila buka muka surat 62. 62 bab 7, cara menerima pusaka. Ya, dalam kuliah kita yang lepas kita dah membincangkan berkaitan dengan waris, kan? Waris utama, ya, waris kedua, ya.
waris utama, waris ganti dan juga lepas tu waris kedua ataupun waris sisi, kan? Ada 3 macam waris, ya. Yang kita dah bincang panjang lebar lah, ya. Saya ingat kita dah dapat sedikit sebanyak gambaran lah berkaitan dengan siapa yang layak mewarisi, siapa yang tak layak, macam mana terdinding, ya. Macam mana boleh pergi ke Baitul Mal, semua sedikit saya dah sentuh lah, ya. Okey. Jadi malam ni kita sambung bab yang ke-7 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab 7, cara menerima pusaka. Waris-waris menerima pusaka dengan 2 cara yang ditentukan mengikut hukum faraid, iaitu menerima pusaka secara fardu, yang kedua menerima pusaka secara asabah. Kita tengok satu persatu lah, ya. Menerima pusaka secara fardu. Seseorang yang menerima pusaka secara fardu bermakna bahagian mereka telah ditentukan mengikut kaedah hukum faraid, ya. Bukan maknanya dia wajib dapat, ya. Ni bukan maksudnya menerima pusaka secara fardu ni bukan bererti dia wajib dapat, ya. Maksud fardu di sini iaitu bahagian dia telah ditentukan oleh syarak. Berapa? 1/2 ke, 1/4 ke, ya, 1/6 ke, 1/8 ke, ataupun ya, ataupun bagaimana, ya. Ini itu maksud waris, ya, menerima pusaka secara fardu. Tak tentu lagi dapat, ya. Kalau adalah. Kalau terdinding tak dapatlah. Kalau maknanya walaupun dia dalam kategori waris fardu, tetapi kalau maknanya dah dihabisi oleh waris-waris yang lebih utama, maknanya dia tak dapat. Tapi dinamakan waris fardu sebab bahagian yang sepatutnya dia dapat tu telah ditentukan oleh hukum syarak, dah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis, ya. Sebagai contoh, muka surat 62 tu, ya. Seseorang isteri telah ditentukan bahagiannya sebanyak 1/4 bahagian daripada harta pusaka sekiranya si mati tidak meninggalkan keturunan ke bawah, iaitu anak dan cucu. Ini bahagian isteri kepada si mati lah, ya. Maknanya suami mati meninggalkan isteri. Kalau tak ada anak, maknanya dia dapat 1/4, ya. Tak ada anak, tak ada cucu, ya. Kalau ada cucu menggantikan tempat anak, ya. Sekiranya si mati, kita sambung. Sekiranya si mati hanya meninggalkan seorang anak perempuan, ya. Bahagiannya ditetapkan sebanyak setengah bahagian sahaja. Ini saya pun dah sentuh secara terpintas lalu dalam kuliah yang lepas, ya. Ini waris fardu, bahagian yang telah ditetapkan oleh hukum syarak, ya. Maknanya si mati, kita ambil contoh lah, ya. Ahmad lah, ya. Contoh saja, ya. Ahmad meninggal dunia, ada seorang anak perempuan, ya. Meninggal dunia meninggalkan seorang isteri, seorang anak perempuan, ya. Jadi anak perempuan tu kalau dia seorang dapat setengah bahagian, ya. Jadi oleh itu, kita sambung. Oleh itu anak perempuan dikatakan tidak dapat menghabiskan harta pusaka dan bakinya akan diwarisi oleh orang lain, ya. Bahagian-bahagian, okey, macam kalau anak perempuan tadi seorang tadi, ya. Dia maksimum dia dapat setengah saja, ya. Anak perempuan kalau dia seorang. Kalau dia berdua dan ke atas, berdua, bertiga, berempat, perempuan semua, mereka berkongsi 2/3, ya. Itu. Jadi kita tengok bahagian-bahagian yang terdapat dalam hukum faraid ialah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3 dan 1/8. Itu sahaja.
Ya, mula-mula kita mengaji faraid tu ada orang sebut bagi masalah pada saya ya, kalau ingatlah 1/7 disebut kan. 1/7 tak ada. Ya, tak ada dalam hukum syarak 1/7 ya. Ni jadi pecahan yang ada, bahagian-bahagian yang ada dalam ditentukan dalam apa ni, dalam hukum syarak sama ada setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, 1/8. Ya. Boleh tak jadi 1/16? Saya tanya. Sebagai nak menambah kepahaman lah, tengok pecahan tu itu. Ada setengah, 1/3, 1/4. Boleh tak dapat 1/16? Kau boleh jawab. Dia tak ada dalam pecahan tu. Ya, tapi boleh jadi. Boleh. Kenapa? Saya bagi contoh. Si mati meninggalkan isteri tadi. Sebab ada anak, dia dapat 1/8. Kalau tak ada anak tadi, dia dapat 1/4 kan? Tapi dia ada anak, dapat 1/8. Ya? Jadi macam mana boleh jadi 1/16? Jika ada 2 isteri. Dah jawab dah tu, Puan Marhali pandai dah tu. Dah jawab. Ni dah faham dah faraid ni. Ya? Jadi kalau dia ada 2 isteri, ya, dia berkongsi lah 1/8 tadi. Jadi dapat seorang 1/16. Ya. Jadi begitulah kalau ada 3 isteri, 4 isteri, dia bagilah, dia lagi kecil lah bahagian dia. Ya. Okey. Okey. Ya. Kita sambunglah. Ya. Muka surat 63. Jadi pecahan tadi tu adalah dia punya 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, 1/8, itu dia punya asas. Ya. Dia punya asas dia. Maknanya itu dalam keadaan biasalah. Dalam keadaan biasa yang cara menerima pusaka tadi yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Ya. Tetapi bila melibatkan waris yang ramai, contohnya ya, contohnya ya, dia akan dia punya pecahan-pecahan tu akan jadi banyak lah, ya, akan jadi dengan angka yang lebih banyak ya, beratus pun ada, beribu pun ada, pembawah dia tu, ya. Macam dalam apa ni, kalau ada papan apa, kalau saya mengajar secara fizikal, senang saya nak tunjuk. Contoh macam muka surat 62 tu kan, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 kan. Jadi macam mana nak kira 1/2 dengan 1/8 kan. Sekarang ni si mati meninggalkan, bagi contoh lah, cuba kita bayang sajalah ya, sebab nak tulis tak boleh, nak tunjuk ya. Si mati meninggalkan seorang isteri dan seorang anak perempuan. Sebab ada anak, isteri dapat berapa? 1/8 kan. Kalau dia tak ada anak, dapat 1/4. Ada anak perempuan seorang, dia dapat 1/8. Anak perempuan tadi dia seorang, dia dapat setengah. Macam nak kira? Setengah dengan 1/8. Setengah daripada 8, mana 8 tu boleh jadi pembawah lah kalau kita kira kan. Ya. Kalau kira kita matematiknya. Mana 8 dia punya kepala masalah dia 8 lah. Jadi setengah daripada 8, 4/8 kan. 4/8. Jadi isteri dapat 1/8. 1/8 campur 4/8. Anak tadi setengah, 4/8 lah. Jadi jumlah dia 5/8. 3/8 lagi pergi mana? Tak habis lah. Maknanya harta pusaka tu tak habis dibagikan. Kalau ada waris sisi, kita carilah pula. Kalau ada waris ganti ataupun waris sisi, kita tengoklah siapa yang dapat. Adik-beradik lelaki si mati ke, kalau ada, ya, dia akan menghabisi lah, ya.
Kalau langsung tak ada, dia pergi Baitul Mal, ya. Itu contohlah macam mana kita nak kira kan. Okay. Kemudian kita pindah muka surat 63. Waris fardu, ya. Apa maksud waris fardu tadi ni, ya? Pada dasarnya semua waris perempuan mewarisi secara fardu, ya. Dan waris lelaki mewarisi secara asabah. Kan di muka surat 62 mula-mula tu ada dua cara. Yang pertama secara fardu, yang kedua secara asabah, ya. Jadi hukum dasar ataupun asas, ya, yang perempuan mewarisi secara fardu, yang lelaki mewarisi secara asabah. Asabah maksudnya bila diganding dengan perempuan, dia akan menghabisi, ataupun ditinggal seorang-seorang, harta pusaka tu tak habis, dia pun akan menghabisi juga. Itu lebih kurang asabah tu, ya. Bagaimanapun terdapat dua waris lelaki yang turut mewarisi secara fardu, ya. Mereka ialah suami dan saudara seibu lelaki. Nanti kita tengok dia punya gambar rajah tu lah untuk apa, ya, siapa yang ada buku untuk lebih faham lagi lah, ya. Manakala bapa mempunyai keistimewaan dalam pewarisan kerana ada ketika bapa mewarisi secara fardu, asabah, dan secara fardu, asabah dan secara fardu dan asabah sekaligus. Sekaligus, ya. Nanti dia bagi contoh, insya-Allah, ya. Berikut adalah jadual pewarisan bagi waris fardu secara ringkas. Kita tengok gambar rajah. Jadual 1, muka surat 63 tu. Ya. Jadual 1 nak menegangkan waris fardu tadi ni, perempuan lah, ya. Kebanyakan waris fardu ni perempuan, kecuali ada 1-2 kes sahaja yang lelaki jadi waris fardu, ya. Contoh dia bagi tadi apa? Suami, kan. Dan saudara seibu lelaki, ya, saudara seibu lelaki, ya. Kita tengok yang pertama dulu. Gambar rajah pertama muka surat 63, anak perempuan yang waris fardu tadi ni. Jika dia seorang, dia dapat setengah, yang pertama dia dapat setengah kan, bila dia seorang diri. Yang kedua, mereka dapat, anak perempuan ni dapat 2/3 jika 2 orang atau lebih. Dengan syarat tak ada anak lelaki lah. Kalau ada anak lelaki, dia akan kira asabah dengan anak lelaki tu lah. Anak perempuan dengan anak lelaki dia asabah, ya. Dengan nisbah 2:1, kan. Nisbah 2:1, ya. Okey. Kemudian isteri. Tengok isteri pula. Isteri dapat 1/8 sekiranya ada keturunan ke bawah, anak ataupun cucu, ya. Kemudian bahagian 1/4 sekiranya tidak ada keturunan ke bawah, ya. Si mati meninggalkan isteri itu tak ada anak ataupun cucu, dapat 1/4. Yang ketiga, ibu, rajah ketiga, ya. Ni saya boleh pergi laju sikit lah kot, ya. Kalau ada soalan nanti boleh tanyalah terus, ya. Ibu dapat 1/6 dalam kebanyakan dalam ayat Quran surah An-Nisa tu jelaslah, ya. Ibu bapa ni dapat 1/6, ya. Ibu 1/6 sekiranya ada keturunan ke bawah. Keturunan siapa? Bukan keturunan ibu tu, keturunan si mati, ya. Itu maksudnya tu, ya. Jadi maknanya contohlah, jika Ahmad tadi meninggal dunia, ibu dia masih hidup, ya. Ahmad pun ada anak, jadi ibu tadi dapat 1/6, ya, sebab ada keturunan dan ke bawah tadi tu, ya. Dan
dua orang atau lebih adik-beradik si mati sama, sekira kalau ada yang lain lah, ya. Sama ada keturunan ke bawah, kemudian ada dua orang atau lebih adik-beradik si mati, kalaupun tak ada si mati tak ada anak tadi ni, tetapi dia arwah ni ada dua orang atau lebih adik-beradik, ya. Sama ada seibu sebapa, atau sebapa atau seibu, lelaki atau perempuan, ya. Mendapat bahagian atau gugur, ya. Jadi tu macam mana nak fahamkan tu, ya. Jadi ibu tadi ni dapat 1/6. Yang pertama tu mudahlah, kalau arwah ada anak dan cucu, ya. Ada anak ataupun cucu, ya. Keturunan dan ke bawah. Yang kedua tu, Roman 2 tu, ya, ibu dapat 1/6 tu, jika arwah ni ada dua orang atau lebih adik-beradik, ya. Ada arwah ni ada dua orang atau lebih adik-beradik. Sama ada adik-beradik seibu sebapa atau sebapa atau adik-beradik seibu, lelaki ataupun perempuan. Dapat bahagian ataupun tak dapat tu maksudnya, ya. Sebab ada ketika adik-beradik yang kita dah belajar dalam kuliah yang lepas ni, ada gambar rajah. Kalau kita tengok gambar rajah, ada, ya. Gambar rajah muka surat 56, ya. Gambar rajah muka surat 56. Kita tengok dekat situ, gambar rajah muka surat 56 ni, adik-beradik si mati ni semua adalah waris, ya. Semua adalah waris lah, ya. Tetapi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan tertentu ada adik-beradik yang mungkin tak dapat lah, ya. Tapi kalau ikut dalam gambar rajah 56 tadi, apa yang dimaksudkan dalam gambar rajah, dalam rajah 3 muka surat 63 tadi tu, kalau maknanya ada orang yang menghalang dia, bahagian, dia tak dapat bahagian ataupun gugur bahagian dia, ya. Ibu tadi tetap mendapat 1/6. Itu maksud dia lah, ya. Ayah sikit nak faham begitu. Kalau ada gambar whiteboard, senang sikit saya nak tunjuk lah, ya. Okey, itu bahagian ibu 1/6, ya. Kita tengok tadi. Kemudian keadaan yang kedua, ibu dapat 1/3. Ni special, ya. Bapa tak ada bahagian ni 1/3 ni, ibu ada dalam keadaan tertentu. Macam mana? Sekiranya tak ada waris di atas tadi ni. Arwah tu si mati tak ada anak ataupun cucu, si mati tak ada adik-beradik, ya. Ibu tadi dapat 1/3, bahagian, ya. Seolah-olah maknanya arwah ni, contohnya arwah ni bujang lah, ya. Arwah ni bujang, dia tak kahwin dan adik-beradik dia anak tunggal. Ibu dia saja, waris ibu dia sajalah, ya. Ibu ni waktu itu dapat 1/3, ya. Dia kurang sikit bahagian lah daripada anak perempuan tadi. Kalau anak perempuan tadi seorang, dia dapat setengah, kan, ya. Ibu dia dapat 1/3, ya, sekiranya tidak ada waris di atas, ya. Kemudian keadaan ketiga, ibu ni dapat 1/3 daripada baki. Ketika mana sekiranya arwah, ya, si mati ada suami dan bapa, ya. Ada suami dan bapa, kemudian arwah ataupun arwah ada isteri dan bapa. Dia kata payah tadi nak tunjuk macam mana. Okey, saya bagi misalan lah, ya. Timah meninggal, dia ada ibu, ada suami, ada bapa, 3, ya. Okey.
Ya, yang ibu dapat, nak tunjuk macam mana ibu dapat 1/3 baki tadi ni. Okey, ya. Jadi bila timah ni meninggal, ada ibu, yang pertama ibu dapat berapa? Ibu asalnya dapat berapa? 1/6. Suami sebab tak ada anak, dia dapat setengah. 1/6. Kemudian suami dapat setengah. Bapa dapat 1/6 juga. Ya. Bapa 1/6 juga. Ya. Asal masalah dia begitu. Jadi habis ke tak habis? Tak habis. Ya. Harta pusaka ni tak habis. Jadi ibu tadi dapat 1/6. Suami sebab tak ada anak dapat setengah. Bapa dapat 1/6. Ya. Yang ni asal masalah pun sama. Ibu dengan bapa ni 1/6, 1/6. Ya. Jadi 1/6 campur 1/6 bapa, ibu tadi, ya, ibu dan bapa ni dah 2/6. Ya, 2/6 suami tadi dapat 1/2 kan? Ya, dapat 1/2 suami. Jadi 1/2 maknanya 3/6. Jadi 3/6 campur 2/6 jadi 5/6. Ada baki lagi. Baki 1/6. Jadi ibu tadi ni, yang baki 1/6 tadi, ibu tadi layak sekali lagi dalam keadaan tu. Dapat 1/3 daripada baki. Ya, tu kena kira lah. Ya, kalau ada baki lagi akan pergi ke Baitul Mal. Dia begitu kiraan. Kemudian yang kedua tu, bila keadaan mana lagi yang ibu tadi dapat 1/3 daripada baki tadi. Ni baru contoh Ahmad yang kedua tu. Jadi Ahmad meninggal dunia, meninggalkan ibu tadi, ibu, isteri dan bapa. Ya, ibu, isteri dan bapa, 3 orang waris. 3 orang saja waris, waris lain tak ada. Jadi ibu dapat 1/6. Bapa pun dapat 1/6. Isteri tak ada anak dapat 1/4. Nampak? Ni payah sikit nak kira. Ya, kena faham matematik lah. Maknanya 1/6, ibu 1/6, bapa 1/6, isteri tadi sebab tak ada anak dapat 1/4. Macam mana nak kira? 12 lah pembawah dia. Kalau matematiknya 12 lah. Mana kepala masalah ni 12. 1/6 daripada 12 berapa? 2 kan? Jadi maknanya ibu dapat 2/12, bapa dapat 2/12, isteri 1/4 daripada 12 berapa? 3. 3/12, 2/12, 2/12 maknanya berapa? 2, 4 campur 3, 7. 7/12. Ada lagi baki 5/12. Jadi ibu tadi dapat sekali lagi 1/3 daripada baki. Nampak? Itu cara dia. Maknanya ibu tadi daripada 2/12 dia dapat, lepas tu dia dapat 1/3 daripada baki 5/12 tadi. Itu yang dimaksud kat sini. Boleh faham ya? Sempat catat ke? Saya bagi siap contoh dah tadi tu. Ya? Cuma kalau secara fizikal mungkin nampak dengan lebih jelas lah. Ya? Boleh dapat ya? Okey. Cucu perempuan. Muka surat, kita pindah muka surat 64. Ya? Yang cucu perempuan. Cucu perempuan ni sama macam anak perempuan lah. Kalau dia seorang, yang pertama tu keadaannya dia dapat setengah bila dia seorang diri. Syarat apa kat ujung tu? Syarat dia tidak ada anak lelaki ataupun anak perempuan, tak ada cucu lelaki. Itu syarat dia. Ya. Kemudian yang kedua 2/3. Dia hampir sama macam anak perempuan tadi. Kalau 2 orang atau lebih, syarat dia pun sama juga. Tak ada anak lelaki ataupun anak perempuan ataupun tak ada cucu lelaki. Ya. Kemudian keadaan ketiga, cucu perempuan ni dapat 1/6. Ya. Bersama seorang anak perempuan bagi mencukupkan bahagian 2/3. Okay.
Jadi kalau ada gambar rajah boleh tunjuk balik ni, ya. Sekejap, saya tak ada gambar rajah dia. Nak bagi tunjuk, nak bagi faham. Ya. Ya, muka yang keempat tu ya, gambar rajah 4, muka surat 64. 1/6 tu, bahagian 1/6 ya. Kalau cucu perempuan tadi ni, okay, saya bagi contoh begini ya. Ahmad tadi meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan. Ya? Anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang. Ya? Cucu perempuan seorang. Ya? Syarat di ujung tu tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki. Baik nampak ya? Kalau anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang. Sekarang. Jadi macam mana anak perempuan tadi, anak perempuan dapat, sebab dia seorang, dia dapat setengah kan, 1/2. Dalam keadaan itu cucu tadi ada, cucu perempuan ya, cucu perempuan kepada arwah ni, dia dapat 1/6. Sebab apa dapat 1/6? Nak mencukupkan bahagian, bagi mencukupkan bahagian 2/3 tadi. 2/3 macam mana? Bila anak perempuan tu seorang, jadi ada cucu lain daripada anak yang lain ni, cucu perempuan daripada anak yang lain. Jadi cucu perempuan tadi bersama dengan anak perempuan tadi, maknanya seolah-olah cucu perempuan tadi menggantikan tempat anak perempuan yang menggantikan tempat anak perempuan. Jadi maknanya bila menggantikan tempat anak perempuan, maknanya dia kena kira dua lah. Seolah-olah cucu tadi ni menjadi seolah ambil tempat anak perempuan tu, maknanya ada dua beradik lah. Bila dua atau lebih, maka bahagian dia adalah 2/3. Itu begitu, dia kira begitu. Ya? Boleh faham ke tak boleh faham? Saya tak faham ni. Saya pun tak. Saya harap boleh nampak lah. Ya? Okey, dah siap tulis lah. Ya? Bagus juga. Anak Ahmad meninggal dunia, ada seorang anak perempuan. Ini bukan ni. Ya? Ini dalam kes yang gambar rajah 4, muka surat 64. Yang ketiga tu, macam mana cucu perempuan tu boleh dapat 1/6. Ya? Ahmad meninggal dunia, ada tinggal seorang anak perempuan saja. Anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang. Anak lelaki terpotong. Anak lelaki terpotong. Baru betul. Okey. Bila anak perempuan dia seorang, dia dapat 1/2. Anak perempuan seorang 1/2. Anak perempuan dapat 1/2. Jadi cucu tadi ni sepatutnya tak ada bahagian. Tetapi dia dapat 1/6 sebab dia waris fardu. Silap. Bukan tak ada bahagian. Potong balik. Cucu tadi dapat 1/6. Tak ada tu buang. Kataan tak ada tu buang. Cucu tadi dia dapat 1/6. Okey. 1/6. Jadi kalau kita kira macam mana ya? 1/2 dengan 1/6, pembawah dia 1/6 lah ya. Maknanya anak perempuan tadi setengah dapat 3/6. Ujung tu apa ni? Sama juga 3/6 lah ya. 1/2 sama juga 3/6. Selepas 1/2 tu. Selepas 1/2 tu letak sama juga. Sama juga. 3/6 kan? Jadi 3/6 anak perempuan dapat, cucu perempuan dapat 1/6. Jadi 4/6. Jadi sama juga di bawah, jumlah semua sekali. Sama juga di bawah tu. Jadi jumlah semua 4/6. Tu dia 4/6. Bagi nampak. Nampak. Jadi
Nampak tak bahagian yang disebut dalam tadi ni bagi mencukupkan bahagian perempuan 2/3. 4/6 tu kalau kita kecilkan pecahan tu sama juga selepas 4/6. Sama juga selepas 2/3. sama juga 2/3. Cuba tulis sikit bagi nampak. Selepas 4/6 sama juga 2/3. Nampak? 2/3. Perkataan 3 tu kena tu tak nampak. Okey. Jadi kita baca balik tu gambar rajah 4 tu. Ya, jadi cucu perempuan dapat 1/6 bersama seorang anak perempuan tu, ada seorang anak perempuan tu kan yang dapat 1/2 tu. Ya, sama juga 3/6 tu. Jadi bahagian cucu perempuan tadi ni 1/6 ni tujuan dia ialah nak mencukupkan bahagian 2/3 tu. Ya, mana seolah-olah saya sebut tadi cucu perempuan tadi ni mengganti tempat anak perempuan. Ya. Itu. Ya. Nampak ya? Cantiklah. Siapa yang tolong saya Puan Irma ya. Terima kasih banyaklah tolong saya kirakan. Okey, dah habis itu ya. Kita tengok nenek pula. Nenek. Okey. Nenek 1/6 syaratnya nenek sebelah ibu tiada. Ya. Nenek ni nenek sebelah bapa lah. Nenek sebelah bapa, ibu dan bapa tiada. Jadi nenek sebelah ibu dia dapat 1/6, syarat dia ibu tak ada. Maknanya nenek tadi menggantikan tempat ibu. Ya. Okey. Boleh lukis tak apa ni pangkahkan si mati ya. Si mati. Ya. Buat gambar aja. Nanti saya tunjuk macam ni ya. Sekejap saya tunjuk mana ketat. Yang macam ni. Gambar aja ni. Boleh nampak tak? Sekejap saya tunjuk. Si mati, ibu, nenek. Nampak? Kan? Si mati, atas dia ibu dia. Atas pada ibu nenek lah kan. Ni yang nak tunjuk dalam keadaan tu. Tapi ibu ni dah tak ada. Ibu mati dulu. Ya? Nenek hidup. Ni si mati, dia ada ibu. Ibu mati dulu, tetapi nenek masih hidup. Okey. Okey, ibu dalam kurungan mati dulu. MD mati dulu. Dalam kurungan mati dulu. Atas ibu ada nenek. Dalam mati sebelah dia. Sebelah dia MD mati dulu. Sebelah dia. Nenek. Okey. Ibu mati MD. Ibu sebelah dia MD mati dulu. Okey. Ibu mati dulu. Okey. Boleh dapat? Boleh nampak tak gambar tu? Nampakkan si mati tu sekali? Jadi dalam okey. Si mati ada ibu atas dia, tapi ibu dah mati dulu, tinggal nenek. Tinggal nenek kan. Jadi nenek tu dalam keadaan itu nenek tu dapat 1/6. Kenapa dia dapat 1/6? Seolah-olah mengganti tempat ibu tu. Nampak? Ibu yang mati dulu ya. Dapat 1/6. Ni yang nak disebut dalam gambar rajah. Dalam gambar rajah apa ni 4 yang gambar rajah 5. Gambar rajah 5 nenek. Okey, cantik. Okey. Jadi boleh nampak ya? Okey. Kemudian ini nenek sebelah ibu nenek sebelah ibu. Kemudian nenek sebelah bapa. Okey, saya sambung gambar rajah tadi ya. Ibu, bapa, nenek. Benar ni. Okey. Sekarang si mati bapa, dia bapa pula. Bapa, kemudian nenek. Ya. Si mati bapa, nenek, ya.
Apa dia kata di situ? Nenek sebelah bapa, ibu atau bapa tiada. Ya? Mana bapa ni tak ada. Nenek yang asal tadi, nenek tu pun tak ada juga. Ya? Jadi nenek sebelah bapa tadi pun dapat 1/6 juga. Ya? Tadi nenek sebelah bapa tu. Bapa tu dah mati dulu. 1/6 juga. MD mati dulu. Okey. Jadi nenek sebelah bapa, jika ibu atau bapa tiada. Ibu pun mati dulu, bapa mati dulu, nenek sebelah bapa pun dapat 1/6. Ya? Sebab dia mengganti seolah dia asalnya bapa tu lah sebenarnya. 1/6 kan. Alright. Dia faham ya? Okey, kita sambung. Berapa dah jam? 8.45. Saya buka soalan lah macam tu ya. Boleh ya? Boleh Datuk. Boleh. Semua yang tu lah bila sampai ni apa ni? Kalau fizikal yang seronok ni kalau belajar ni sebenarnya. Kalau baru nampak dengan jelas. Tapi nasib baiklah Puan Irma tolong lukis tadi tu cantik lah. Ya? Okey. Apa ni? Okey, ada soalan lain ke? Dalam chat room ada tak ada ya? Dalam chat room saya tengok. Tak ada soalan. Kalau ada masalah lain yang apa ni? Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya masalah lain. Bukan yang malam ni lah. Ya, boleh. Jika seorang anak, apa tindakan yang anak perlu buat jika ayah dia mempunyai harta dan belum dibahagi-bahagikan dengan adik-beradik. Tapi keadaan ayah dia dah macam dah lupa-lupa sebab dah tua kan. Ya. Jadi apa tanggungjawab anak yang perlu dilakukan? Payah soalan ni. Jawab. Sebab terjadi dalam situasi sebenar tau Datuk. Contoh kan macam ayah tu dah tua, dah ni. Harta dia tu belum dibahagi kepada anak-anak. Okay. Lepas tu anak dia pula dah meninggal, anak lelaki dia meninggal. Okay. Lepas tu isteri kepada anak lelaki tu ada anak-anak kan. Jadi dia masalah. Macam mana tu Datuk yang perlu dibuat? Okay, macam ni. Nampak soalan. Okay, dah faham. Sekarang yang punya harta siapa? Bapak lah kan ya? Ya. Bapak ni dah nyanyuk lah, maknanya seolah begitulah ya. Nyanyuk, dah lupa ingatan ataupun macam kebodoh-bodohan ya. Dah manalah dia itu dah sebut dalam Quran, mau sebut kan ya. Seolah jadi macam anak balik semula ya. Bila kita lahir ni macam bayi kan, kemudian jadi kanak-kanak, kemudian dah tua ni pun macam jadi perangai kanak-kanak balik ya, dah lupa sebagainya ya. Dalam istilah hukum fiqh mungkin masuk dalam kategori safi ya. Safi ataupun sobi ya, kanak-kanak lah, dah lupa kan. Jadi dalam hukum fiqh safi dengan sobi, orang yang kebodoh-bodohan ni dah lupa, dah nyanyuk ataupun dah perangai macam kanak-kanak as-sobi, dari segi hukum syaraknya dia tidak ada keahlian dalam tasarruf ya, tidak ada keahlian untuk mengurus harta dia ni kan. Sekarang dia dah nyanyuk atau kebodoh-bodohan. Jadi apa tindakan anak-anak tadi? Anak-anak tak boleh nak mengurus sebab harta adalah harta bapa. Yang boleh uruskan harta, nak membahagi ke ataupun nak hibah ataupun nak wasiat adalah pemilik harta. Tu kena faham tu. Tu sebab tu kita faham dulu tadi siapa punya harta.
Bapa punya harta. Jadi bapa ni boleh tak uruskan harta dia, nak hibah ke, nak bahagi ke, nak bagi sama rata ke, nak wasiat ke, nak wakaf ke, boleh ke tak boleh? Tidak boleh, sebab dia dah hilang keahlian, ahliyatut tasarruf dipanggil dalam hukum fiqh, hukum syarak. Bila hilang keahlian tasarruf, dia tengoklah siapa waris yang terdekat, ya. Waris yang terdekat. Waris yang terdekat tadi ni, ya, kalau dalam bab hutang dan sebagainya, ya, hutang piutang, tanggungjawab tu diambil alih oleh waris, ya, diambil alih oleh waris untuk mengurus hutang orang yang inilah bapa tadilah, mana bapa ni dah hilang ingatan, dah nyanyuk dan sebagainya, tetapi hutang ni tetap nak kena bayar, ya. Jadi waris tadi ni boleh bertindak kalau segi hukum syarak lah. Waris bertindak bagi pihak, ya. Cuma dalam kes nak bahagi, sebut tadi nak bahagi tadi ni, itulah, jika dapat, ini pandangan peribadi saya, ya, boleh pakai, boleh tak pakai. Jika semua ahli-ahli waris bersetuju, maknanya salah seorang anak ni mengurus harta bagi pihak, ataupun mendapat, boleh juga dibuat dengan kebenaran semua ahli waris, kan, kalau nak urus harta tu lah, ya. Nak bagi belum tentu, ya. Nak bahagi tu, itu subjektif lah, ya. Kalau nak urus harta arwah ni, boleh, pada saya lah, pandangan peribadi saya. Nak uruskan harta dia apa, perniagaan ke, hutang piutang dia ke, itu boleh bagi pihak, ya, dengan kebenaran semua ahli waris, dengan syarat, ya, seolah-olah dia jadi pemegang amanah. Itu boleh, jadi pemegang amanah boleh, ya. Nak bahagi, tu tak boleh, sebab nak bahagi dia bukan milik waris tadi, dia milik bapa tu, ya, milik bapa, ya. Jadi pada pandangan saya sekarang, sekarang untuk masa ini, jadi sebab itu mustahak waktu sehat ni lah kita merancang, ya. Sebab tu kita belajar faraid ni, ya. Waktu sehat ni, kita bolehlah merancang kalau kita nak bahagi harta pada anak-anak ni sebelum kita meninggal dunia, waktu sehat ni lah, ya. Jadi macam tadi tu nak bahagikan anak-anak, nak ambil peranan pula nak membahagi harta bapa ni kepada adik-beradik, saya reserve yang tu, ya. Pada pandangan saya berat, tak boleh lah, sebab ini bukan milik kita, bukan milik waris. Harta tu adalah milik bapa. Bapa masih hidup. Cuma dia hilang keahlian saja, ya. Hilang ahliyatut tasarruf tadi, ya. Jadi dia tak boleh nak bahagikan harta, tak boleh, ya. Cuma dalam bab yang lain nak bayar hutang, itu apalah, bertindak dengan amanah tadi bolehlah, ya. Dengan persetujuan waris-waris lain, ya, nak bayar hutang ataupun nak uruskan perniagaan arwah, ya, sementara dia masih hidup tadi, ya. Maknanya bertindak bagi pihak, ataupun kita panggil dalam dari segi undang-undang penjaga al-item, ya. Kalau segi undang-undang dipanggil penjaga al-item lah, ya. Yang tu boleh, ya. Nak bahagi, tu nampaknya kalau dalam keadaan macam tu kena tunggu pusaka jugalah, maknanya kena tunggu arwah tu meninggal lah. Ini pandangan saya untuk pada malam ini, ya. Untuk malam ini setakat tu pandangan saya ni, wallahu a'lam, ya. Okey. Oh, bermakna Datuk, kalau kita nak buat pembagian harta dia tu, bermakna kita kena tunggu pemilik harta tu dah tak ada, baru kita boleh uruskan secara faraid, Datuk, kan? Ya, betul. Faraid, ya. Okey, faham Datuk. Terima kasih. Ya, sama. Ada soalan lain ke? Nanti saya akan jugalah rujuk pada yang lebih pakar. Kalau ada jawapan lain nanti saya kongsikan, ya.
dalam kuliah yang akan datang, insya-Allah, ya. Ataupun Datuk, tak boleh ke macam waris-waris tu dia berkumpul dalam Ya. masa yang sama, dia pergi, contoh dia jumpa dengan macam pejabat tanah ke, macam dia buat pembahagian secara, makna secara semua setuju, waris-waris tu semua setuju. Macam tu tak boleh Datuk sebab pemilik harta ada lagi. Ya. Itu yang saya sebut tadi tu. Pada untuk malam ni, pada pandangan saya tak boleh lah, ya, sebab harta tu bukan milik waris, ya. Sebab bapa tu hidup lagi. Cuma tadi kalau untuk tujuan urus tadi, urus harta dari segi hutang, piutang, ya, sewa beli dan sebagainya, sewa menyewa ke, ya, ataupun apa lagi, keuntungan perniagaan, saham dan sebagainya, untuk urus tu pada saya boleh dengan persetujuan lah, ya, dengan persetujuan. Kalau tidak nanti harta tu takut tak diurus terlepas pada orang pula. Itu boleh lah pada pandangan saya lah, ya. Datuk, tapi masalahnya bila contoh anak pemilik harta tu ada seorang anak lelaki dia contoh dah meninggal. Ya. Dia pula ada cucu kan, dia cucu-cucu dia tu. Tapi pengurusan harta tu tidak dibuat dengan betul. Tu masalahnya Datuk. Itu yang saya bincang dalam kuliah yang lepas, wasiah wajibah tu kat situlah peranannya. Nampak tadi tu? Kan atuk dia sakit kan, anak dia dah meninggal dunia, salah seorang lah, ya, tapi cucu kepada anak yang dah meninggal ni ada. Dia kat situ dah patah titi. Apa maksud patah titi? Bapa dia dah meninggal dunia, cucu tadi tak dapat pusaka, ya, sebab dah patah titi kat situ, ya. Sebab adik-beradik ada pak saudara yang lain ni masih hidup kan, lelaki perempuan, dia orang dah menghabisi harta tu dah, ya. Di sinilah datangnya peranan wasiah wajibah tadi tu. Cucu tadi ataupun ada orang yang bertindak nak tengok cucu ni melarat, susah dan sebagainya, boleh mohon kepada mahkamah waktu pembahagian pusaka tu, supaya mahkamah ambil perhatian bahawa nak masukkan cucu ni sebagai penerima, bukan penerima pusaka, penerima wasiah wajibah namanya, wasiat wajib. Wasiat wajib ni tertakluk paling tinggi pun 1/3 daripada harta arwah tadilah, ya, yang meninggal tadi. Kalau bapa dia, mana bapa yang uzur tadi kan, waktu dia meninggal nanti, ya. Nampak, ya? Oh Datuk, bermakna macam tu wasiah wajib ni, bermakna kalau cucu tadi tak tuntut dan cucu tadi tak tuntut, bermakna dia tak dapat, bermakna daripada segi hukum yang waris lain tu tak bersalah. Kan Datuk kan? Sebab dia tak wajib, dia dah putus. Tu kan? Ya. Sebab itulah kita kena faham bila ini wajib kita belajar ni. Jadi walaupun dia tak tuntut tu mungkin yang pertama dia tak tahu, ya, dia tak tahu. Jadi sekarang bila undang-undang wasiah wajibah ni dibuat, sebenarnya tujuan dia nak menjaga kepentingan cucu tadilah yang patah titi tadi ni, ya. Bapa dia dah meninggal kan, sepatutnya bapa dia dapat apa ni, bahagian pusaka sebagai anak kepada si mati, ya, tetapi pak saudara ni hidup lagi, ya. Jadi dalam keadaan patah titi macam tu, kalau cucu ni hidup senang lenang tak ada masalah. Tetapi kalau cucu ni hidup melarat, ni yang waris lain tu kena timbang lah. Kena timbang. Sebab itu yang pertamalah dari segi mana waris-waris ni nampak di situ. Ya, supaya waktu bicara pusaka tu dimaklumkan kepada hakim. Ya. Kami tinggal, kata 5 beradik kan, tinggal 4 beradik, seorang dah meninggal, tapi arwah ni ada anak. Kena beritahu hakim begitu, ya. Dan di pihak hakim pula, bila hakim menyiasat waris-waris ni, ya,
Sebab wasiat wajibah ni boleh ditentukan juga oleh hakim itu sendiri. Ya, waktu bicara pusaka tu boleh. Ya, sebab undang-undang dah memperuntukkan. Ya, maknanya mana hakim ni pun kena teliti juga. Jadi bila bicara pusaka itu, maksudnya waktu siasatan waris itu, hakim tu makna kena teliti lah tengok. Ya, yang menanti siapa, berapa orang anak dia, berapa yang masih hidup, siapa anak yang dah meninggal dulu daripada arwah, ya. Dia ada ke tidak anak dia, cucu dia daripada arwah ni, ya. Itu antara perkara yang ni lah, ya. Jadi makna wasiat wajib ni boleh dengan dua jalan. Yang pertama, hakim yang membicarakan kes tu dia nampak, ya, cucu ni. Dia boleh tanya pada waris ni, macam mana cucu ni? Ya, anak arwah ni dah meninggal dulu daripada arwah. Ya, anak dia mana cucu kepada arwah yang mati tadi ni, macam mana keadaannya? Kalau waris-waris beritahu, cucu ni masih belajar, contoh, kan? Masih belajar, perlukan duit, ya. Kat situ boleh masuk tu, wasiat wajib tu. Tetapi kalau kata dimaklum pada mahkamah, cucu tadi ni dah senang lenang, dia pun dah bekerja, kerja pun jadi peguam, jadi doktor contoh, jadi engineer contoh lah kan. Waktu itu mungkin tak ada keperluan lah, ya. Cuma dari segi apa ni undang-undangnya, dia boleh tuntut cucu yang patah titi tadi ni, ya, yang bapak dia dah meninggal dulu daripada ni, ya, daripada datuk tadi ni, ya. Dari segi undang-undang dia masih boleh menuntut, sebab ada undang-undang yang memperuntukkan. Wallahualam. Saya pun memang kami di peringkat rayuan, inilah kes yang sedang kita bicarakan sekarang ni, ya. Di wilayah Sultan ke di Selangor, saya tak antara kes yang kita sedang bicarakan, ya. Sebab ada bantahan daripada waris-waris ni, sebab kata cucu ni senang lenang lah, dah banyak dapat. Dulu atuk dia bagi ratus-ratus ribu dah, ya. Ada rumah, ada tanah dan sebagainya. Ni cerita orang kaya lah, ya. Wallahualam. Boleh nampak, ya? Nampak Datuk. Tapi Datuk kan contoh bila waris yang semasa pembagian harta, waris yang ada tu dia tak bagi tahu keadaan sebenar cucu ni susah. Adakah dia termasuk dalam kategori boleh dikatakan makan harta anak yatim? Tak. Taklah. Sebab bukan hak dia dah kan Datuk kan? Iyalah. Sebab dia dah tak ada hak kat situ kan? Ya. Faham. Nak kata makanan yatim tu mungkin tidaklah kot, tetapi pada saya tak berperi kemanusiaan lah. Pada saya begitulah, ya. Sebab dia kena timbang lah tengok, ya. Sebab anak-anak saudara ni pun, bagi waris lelaki ni, anak-anak saudara ni pun, jika anak saudara ni susah, kena tolong juga, ya, maknanya, ya, dari segi apalah, ya. Kena membantu juga, ya. Kecuali lah bapak dia bagi nafkah kan. Kadang-kadang ni yang dalam kes dia bukan mati je ni, dalam kes bercerai-berai pun sama, ya. Bila kes bercerai, kan, adik-beradik kita yang tak kira lah lelaki ke perempuan kan, bercerai, ada anak saudara tu kan, kalau bapak dia bagi nafkah okey lah. Kalau bapak dia ruyup tak ke mana tak, anak saudara ni nak makan apa kan. Di sini datang waris ni, kewajipan waris memberi nafkah, ya. Datang kewajipan waris memberi nafkah. Dalam undang-undang kita disebut orang-orang yang bertanggungan, maknanya bertanggungjawab memberi nafkah, ya. Atuk, pak saudara, ya. Kita kena ingat tu, ya. Kita ada kewajipan, ya. Sebab waktu pusaka ni kita pun dapat juga nanti bahagian dia, ya. Kita adalah waris apa ni, sama ada waris fardu tadi ataupun waris secara asabah tadi. Dia tak lari tu dua tu, ya. Yang kita baca tadi ni, waris fardu ataupun waris asabah, ya. Wallahu a'lam. 9:05 minit, ya. Ada soalan ke? Tak ada soalan, boleh kita berhenti, ya. Saya pun tadi belum sempat nak makan malam lagi.
Senyap je rasanya, tak ada soalan dah kot Datuk. Okey. Boleh tutup. Datuk nak tanya. Boleh. Ada? Tak, Ya? Nisa macam tanya. Boleh tak, sila. macam tadi yang kes Kak Mas tu, mungkin ketua kampung Ya. ataupun orang-orang sekeliling boleh jadi saksi, sebab kalau macam mahkamah nak Ya. turun padang, sebelum nak turun padang tu dia tak tahu situasi sebenar dan mungkin ada yang menyembunyikan maklumat. Jadi macam dari situ peranan komuniti lah kan Datuk, betul tak? Untuk make sure yang anak cucu yang walaupun tak dapat pusaka tapi dia nasib dia dibela juga. Akan dapat yang apa tu kata wajib Wasiat wajib. Wasiat wajib. betul. Ya. Dia beginilah, sebab waktu bercara pusaka ni biasanya kita panggil waris-waris saja. Ya. Saksi-saksi ni cuma kita panggil bila dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Ya. Contoh, nak menentukan kalau berlaku kematian berlapis. Ya. Kematian banyak kali lah. Mana atuk lo, atuk, nyang, Tok Ki, bapak saudara, mak saudara. Tak pasti yang siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Berapa orang adik-beradik dia. Itu memang kita akan panggil saksi, terutama orang-orang yang dah tua lah. Dalam kampung tu ataupun ahli keluarga dia yang tua. Supaya kita menyiasat betul-betul ahli waris ni supaya tak ada yang tertinggal. Lain daripada keadaan-keadaan tu memang kita panggil waris yang sedia ada sajalah. Waris yang sedia ada. Jadi itulah kadang-kadang dia berbalik juga atas kebijaksanaan hakim. Kebijaksanaan hakim waktu buat siasatan waris ni. Kadang-kadang kita terpaksa ugut. Dan pengalaman saya lah bicara pusaka ni. Kadang-kadang ada waris nak sembunyikan waris yang lain. Contoh, saya bagi contoh. Si Pulan ni meninggal dunia kan. Isteri dia datang tuntut di mahkamah. Isteri dengan anak dia datang. Kita tanya soalan. Yang pertama kita tanyalah. Waris ni meninggal kan. Betul lah waris tu meninggal. Kita tanya arwah ni selain daripada puan, dia kata sebagai isteri, arwah ni ada kahwin lain tak? Dia senyap sekejap kan. Ada kahwin lain tak? Dalam kes yang depan saya ni, kes real ni. Dia senyap sekejap. Saya dah syak something. Maknanya ada kemungkinan. Jadi saya tanya, saya ugut lah. Kalau puan tak bercerita sebenar, kata puan ambil hak orang lain, puan makan harta haram, dia kata. Barulah dia cerita, arwah ni ada kahwin lain, dia kata. Maknanya ada isteri lain. Isteri yang tu pun berhak dapat pusaka. Nampak Ini menyembunyikan waris. Dalam kes tadi ni, anak yang patah titi tadi, cucu tadi kan. Ini pun atas kadang-kadang perlu juga kebijaksanaan hakim lah. Nak menyiasat bila arwah si mati dia meninggal, anak dia meninggal lebih dahulu, ada cucu pula kan, ada cucu. Jadi kadang-kadang hakim ni kena guna kebijaksanaan dia lah, nak bertanya, nak korek rahsia, kadang-kadang itu perlu jugalah. Barulah kita dapat maklumat sebenar. Dan kadang-kadang kita kena ugut juga waris-waris ni. Kena cerita keadaan sebenar kita. Kita keadaan yang betul, supaya saya sebut, kalau saksi ni tak cakap benar, saya kata saya akan buat keputusan yang salah. Kalau saya buat keputusan salah berdasarkan keterangan saksi yang tak betul, saksi akan masuk neraka, kata saya tak kena, saya kata, sebab saya hukum dengan hukum yang zahir kan. Dia begitu. Itulah kot yang saya boleh bagi pandangan. Wallahualam. Datuk, sebelum last tutup. Okay. Kalau macam kes tadi tu Datuk kan. Datuk dia masih hidup tapi dah tak sihat kan. Cucu dia tu harta Datuk dia tu ada kan. Untuk cucu dia tu boleh tak dapat nafkah? Boleh. Daripada
Boleh. Boleh saya Datuk Dia boleh Jelas. turut kan sebab Datuk tu ada lagi walaupun tak sihat. Ya, boleh. Dia Oh, boleh okey. diwakili oleh pak saudara yang lain tadi tu. Itu saya sebut tadi tu wali penjaga enlighten tadi, ya. Penjaga enlighten ni boleh bertindak bagi pihak yang masih hidup yang dah nyanyuk tadi. Dan juga boleh disaman pun bagi pihak juga boleh, ya. Jadi sebab nafkah tadi ni asal wajib bapa. Bila bapa tak ada, Datuk jatuh wajib nafkah ni kepada Datuk kepada sebelah bapa lah, bapa kepada bapa tadi, ya. Dia begitu. Kemudian dia akan pindah juga kewajipan tu kalau Datuk pun tak ada, dia pindah kepada adik-beradik kepada bapa yang dah meninggal dunia tadi ni. Dia begitu, ya. Dia tengok kepada susunan keutamaan waris tadi ni mengikut pusaka, ya. Wallahu a'lam. Okay, faham Datuk. Terima kasih Datuk. Maaf Sama- mengganggu. Kita tutup majlis kau Datuk. Boleh silakan. Saya tutup. Rasanya yang lain pun tak ada. Syukur Alhamdulillah kita dapat berkongsi ilmu bersama dengan Yang Amat Arif pada malam ini, dan semoga ilmu yang kita dapat daripada Yang Amat Arif hasil perkongsian dalam kuliah maghrib memberi manfaat dan barakah pada kita semua. InsyaAllah kita akan bersama dengan Datuk lagi pada minggu hadapan waktu dan masa yang sama insyaAllah. Untuk kita tangguhkan, mohon Datuk tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ans, dan kita akan bersama dalam kuliah Isyak 9 suku sebentar lagi bersama dengan Ustaz Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, insyaAllah. Dipersilakan Datuk. Alhamdulillah, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan, kekurangan daripada saya sendiri saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.